alangkah sedihnya di mana lebih daripada 70 hingga ke 80% company yang dikorporatkan selepas setahun, company tersebut dikuburkan. Itu isu dia. Itu kita sembang before the pandemic. Tapi sekarang ni kita nak lihat daripada segi pandemik daripada tahun 2020 sehingga ke 2022 ataupun sehingga ke 2025 and so on. Alright. So pada petang ini pihak IPTK telah memberi amanah kepada saya di mana untuk berkongsi sebuah sedikit pengalaman tentang kesan pandemik kepada pembangunan industri, perindustrian dan juga hala tuju perindustrian era pasca pandemik. So pada petang ini saya akan memakai topi sebagai orang daripada company lah. So saya takkan pakai topi sebagai seorang ahli akademik and so on. So itu nama saya, okay, Muhammad Azli bin Salim. So you all boleh call saya Azli ataupun Dr. Azli, yang mana satu. Okay. Gambar dia tak nampak kot muka doktor. Oh, muka tak nampak kejap. Ah. Macam mana pula saya nak tunjuk ni? Saya sebenarnya kamera saya rosak sebenarnya. That's why kalau Okay. tengok Masih dia je tak. doktor. Okay. Okay, ini saya so saya kena tutup balik sebab kamera saya ni entah apa benda entah kan. Alright. Okay. Tak apa, dengar suara je lah kot nanti kita tengok muka. Alright. So untuk petang ini saya suka untuk orang kata menyimpulkan kepada 3 perkara. Yang pertama sekali, okay, saya ingin melihat in term of kesan pandemik tu macam mana kesan pandemik tu terhadap kita. Yang kedua, in term of kesan pembangunan perindustrian, apa kesannya kepada kami. Itu yang paling penting lah kan, sebab bila kita lihat di luar sana memang banyak kesan yang berlaku, tetapi kita tidak menilai daripada segi kolektifnya ataupun in term of focus areanya. So kami akan menceritakan tentang apa kesannya kepada kami. Dan yang ketiga, in term of hala tuju perindustrian era pasca pandemik, iaitu daripada perubahan polisinya, perubahan sikapnya, perubahan apa tu orang kata ekonominya dan sebagainya. Okay, so bentar ya. Okay, jika kita lihat daripada segi kesan pandemik, pada awalnya kalau kita lihat, okay, this is yang kita digembar-gemburkan oleh masyarakat dunia, masyarakat Malaysia, masyarakat Melaka dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada sejarah COVID di Malaysia, kalau kita lihat sejarahnya COVID di Melaka, ataupun kalau kita lihat sejarah COVID di UTM tu sendiri, okay, kita dapat lihat pelbagai orang kata mimpi-mimpi ngeri yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita lalui bersama. Tetapi kita lupa sebenarnya sejarah pandemik bukan hanya berlaku pada waktu COVID sebenarnya. Okay? Sebenarnya sejarah penyakit pandemik di dunia telah bermula sejak era 1852 lagi. Di mana kalau kita lihat dekat situ, pandemik tu berlaku dalam lingkungan 8 ke 10 tahun. And then diteruskan pada 1910 hingga 1911. And then diteruskan pada tahun 1956 sehingga ke 1960 lebih dan sebagainya. Itu yang kita dapat lihat dekat sini kan. Tetapi pandemik COVID yang berlaku di negara kita, kalau kita lihat pada awalnya, dianya bermula daripada China. Di mana daripada China inilah yang dia telah menyebarkan di seluruh pelosok dunia. Kalau kita lihat dekat sini ya, pelajar-pelajar semua ya, ini saya rasa pada bulan 3 tahun 2020, di mana kalau kita lihat di China saja sendiri, okey, kematian dia melepasi angka 3,000. Dan mungkin kita terlupa sejarah kita, okey, sejarah COVID ni bagaimana bermulanya di Malaysia. Okey, sebab kita selalunya asyik akan melihat sejarah COVID ni daripada China and so on, tapi kita lupa bagaimana sejarah ni berlaku. Okey, kalau kita lihat sejarah COVID ini berlaku. Ini saya just kita refresh balik tentang COVID di Malaysia lah. Bila kita lihat, okey, sejarah
COVID ni, okey, di Malaysia ni, sebenarnya dia berlaku pada sekitar tahun 2019 pada bulan Januari. Di mana tiga warga Cina ni, alright, tiga warga Cina ni telah disahkan positif di Johor. Maksudnya dia mereka ni daripada China dan mereka turun ataupun dia orang landing di Singapura dan masuk ke Malaysia melalui Singapura. Alright. So inilah sejarahnya bermulanya orang kata episod luka ataupun episod neri di Malaysia. So kalau kita lihat daripada segi sejarahnya, status COVID yang paling tinggi yang berlaku di Malaysia adalah sehingga ke 35,000 ke 36,000 kes harian. Di mana kalau kita lihat sehingga bulan 2 pada tahun 2022, kalau kita lihat dekat sini, so saya ambil daripada in term of 7 hari, daripada 5 Februari hingga ke 11 hari. So kita punya jangkitan ni masih berleluasa. So kita pernah berjaya untuk mengongkong COVID ini daripada berterusan, tetapi alangkah duka citanya kerana selepas kita berjaya sedikit dan kemudian kita hampir tidak berjaya untuk mengongkong COVID dan akhirnya pada hari ini kita berjaya sekali lagi. Alright? So, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku, sebenarnya Malaysia telah beralih daripada segi pandemik ke endemik. So ini yang kita kena faham. Malaysia masih belum berada pada keadaan endemik. Kita masih berada di dalam keadaan pandemik. Tetapi kita tengah membuat peralihan daripada pandemik ke endemik. So itu yang kita kena faham. Sebab ramai di luar sana mereka mengatakan sebab kerajaan telah melonggarkan beberapa sekatan, tidak perlu memakai pelitup muka, tidak perlu imbas MySejahtera, boleh duduk rapat-rapat and so on. Tapi kita lupa, kita sekarang ini berada pada fasa peralihan, bukan pada fasa endemik. So itu yang rakyat lupa. So that's why kalau kita lihat sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, kes telah menurun sehingga ke angka 900. Tetapi selepas seminggu, selepasnya kita selepas meninggalkan Aidilfitri, so kes tu telah boost sehingga 2,000 ke 3,000. So itu yang rakyat lupa. So, apa sebenarnya definisi endemik, epidemik dan juga pandemik? Kalau kita lihat, endemik hanya berlaku di dalam daerah ataupun berlaku di dalam satu daerah. Epidemik, di kalangan daerah dan juga pandemik berlaku pada semua daerah. So, apa yang berlaku sekarang, kita tidak melalui fasa epidemik, tapi kita melalui fasa peralihan pandemik kepada endemik. Di mana kita ingin menjasarkan daripada semua daerah ataupun semua dunia, semua dunia menghadapi COVID-19 kepada COVID yang hanya berada di dalam negara Malaysia. So itu dia punya definisi lah. Apakah yang disebut sebagai pandemik, endemik dan juga epidemik. So, daripada segi perindustrian, daripada segi daripada segi business, business alignment and so on. Kami cukup takut, pihak industri cukup takut tentang perkataan PKP ini, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Di mana kalau kita lihat in term of PKP ni, alright, banyak sungguh fasa yang terpaksa kita lalui. Kita ada fasa 1 daripada 18 hingga 31 Mac 2020 and then diteruskan juga dengan fasa 2 daripada 1 hingga 14 April 2020 dan seterusnya fasa 3 pada 15 hingga 28 April pada 2020. Kalau kita lihat dekat sini, pihak industri
ataupun pihak kami sendirilah amat takut in term of PKP ni. Kerana pertama, kita tidak boleh menguruskan syarikat dengan baik. Okey, sebab satu syarikat yang baik in term of fundamental company development, dia mempunyai 4M. Yang pertama is a M for man, pekerja. Yang kedua, M for material. Apa saja peralatan yang kita nak beli disebut sebagai material. M yang ketiga adalah sebagai metodologi ataupun method, dan akhir sekali adalah M yang keempat disebut sebagai machine. So kami yang ada syarikat ni, kami amat takut bahawa PKP ini akan diteruskan. Walau bagaimanapun, PKP ini telah berterusan sehingga ke 31 Disember 2020. So you all student-student awak bayangkan daripada 18 Mac 2020, okey, PKPP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. So bayangkan 7 tahun syarikat tidak mempunyai apa-apa pendapatan, 7 tahun syarikat tidak boleh membuat apa-apa operasi, dan selama 7 bulan, maaf bukan 7 tahun, 7 bulan. 7 bulan ni jugalah ramai pekerja yang terpaksa dibuang. Alright, so that is a nightmare lah orang kata daripada segi industri and so on. Okay, ini adalah yang pertama, is a kesan pandemik dan sebagainya. Yang kedua, saya suka untuk melihat in term of kesan pembangunan perindustrian. Alright. So, apa yang berlaku? Pertama sekali, sale is drop. Yalah, tak boleh buat apa. Company tak boleh berfungsi. Kita tak ada klien. Dalam masa yang sama, gaji kita terpaksa bayar kepada pekerja. Income tak ada. Okay, income tak ada. Output terpaksa kena bagi gaji, and then deficit company akan meningkat. Itu yang masalahnya. Dan apa jadi kepada kami? Bayangkan, kami ini adalah sebagai direktor dan juga sebagai orang kata sebagai tuan punya syarikat. So kami pening untuk memikirkan apakah cara yang terbaik. Alright, pening. Malam kadang-kadang mengigau kan. Oh, duit. So mana? Memang dia punya solution agak mudah. Kita boleh berhentikan pekerja. Tapi kita kena ingat pelajar-pelajar semua nanti bila you all dah bisnes ke dekat luar so on, bila you all berhentikan pekerja, that is not the final solution. Okay? Mungkin solution tu untuk company, tapi bukan solution untuk pekerja tersebut. Bayangkan pekerja tersebut dengan gaji itulah untuk menyara keluarga, anak, ibu bapa and so on. So bayangkan kalau you all berhentikan pekerja, so manakah pendapatan dia? So sebagai tuan punya syarikat, so kita kena fikir benda tu. Alright, so kita kena fikir benda tu. Okay, so kita tak boleh lah orang kata okay, untuk solve company aku, untuk solve my company, so kita fired semua pekerja. Kita fired yang pekerja-pekerja bawah ni. So no, okay. So inilah yang terpaksa kami lalui sepanjang tempoh pandemik dan sebagainya. And then jika kita lihat daripada segi susut nilai, okey, susut nilai mata wang pada waktu tu, alright. Kalau kita lihat jumlah ekspor, okey, jumlah ekspor kita keluar negara, okey, sebagai contoh kita ambil lihat sajalah produk sawit daripada Malaysia ke India jatuh sehingga 91%. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, okey, jumlah pengeluaran minyak sawit daripada tahun 2019 sehingga ke 2020, dia telah jatuh kepada 33%. Memang ada orang kata India boycott minyak sawit daripada Malaysia. Yes, that is the one factor. Tapi faktor yang paling besar in term of pengeluaran dalam negara tu sendiri jatuh sehingga ke 33%, iaitu 1/3 daripada nilai asal. And then kita lihat juga ke China. Okay. Ke China, mereka tak boycott kita. Tapi nilai ekspor daripada kita ke China turun sehingga 45%. Bayangkan, okay, bayangkan kalau katakanlah company kita, okay, setiap tahun keuntungan adalah sebanyak RM100,
Bayangkan pada tahun itu keuntungan keuntungan company kita hanya RM50. So how to survive? Okay, how to survive? Alright. So kalau kita lihat in term of Malaysia trade performance daripada tahun 2020 pada bulan Januari hingga ke April, trade kita, okay, nilai perdagangan kita dekat Malaysia ni telah turun 3.5%. Tapi Alhamdulillah, okay, Alhamdulillah kita punya surplus, trade surplus ataupun apa tu orang kata nilai dagangan lebihan kita lebih daripada 30 bilion. Export turun 55% dan import turun 1.2%. So nilai ni nampak macam orang kata alah sedikit je doktor, 5%, only 5%, only 1% and so on. Tapi in term of company kecil macam kami ni, kita akan terasa. Sebab bila nilai import menurun, so bayangkan material yang kita beli sebelum ni berharga contoh RM10, alright, dia akan meningkat lebih daripada 1.2% ataupun 1.5%. So bayangkan daripada RM10 dia menjadi mungkin RM10.50 ataupun RM11 and so on. So itu yang kita kena lihat lah. Alright. So that's why saya kena ceritakan juga in term of susut nilai, right? And then kalau kita lihat, okay, in term of perkara-perkara ini kita lihat banyak apa tu orang kata keratan-keratan surat khabar ataupun the magazine and so on in term of keseimbangan, the stability of economic, the stability in term of healthy dan juga apa tu orang kata stability on safety and so on. Okay, so tiga-tiga ni dia rungkul dalam sama. And then everything yang kerajaan buat is ke arah memutuskan rantaian COVID-19. Dan ini yang paling penting, kerajaan pergiat sektor pelancongan domestik. That is a very good plan. Walau bagaimanapun, this particular plan tidak involve ke atas syarikat kami. Itu isu dia. Sebab company kami, syarikat kami ni bukan berasaskan kepada pelancongan. So, kat mana sebenarnya kami ni? Alright, so benda-benda yang paling penting lah. In term of pelancongan is good. Okay, so hotel boleh dibuka semula, homestay boleh dibuka semula, okay, shopping mall boleh dibuka semula. Tetapi company, syarikat-syarikat berteknologi ni, so macam mana? Alright, and then kerajaan cuba untuk memulihkan in term of fokus 3 tonggak utama untuk bangunkan semula ekonomi. So 3 tonggak utama tu adalah ekonomi, kesihatan dan juga keselamatan. And then dasar luar biasa diperlukan. So dasar luar biasa yang perlu dilihat semula. Okey, ini keratan-keratan lah yang saya tak nak bincangkan, tapi pihak kerajaan telah nampak lah. Okey, nampak di mana KDNK negara dapatan kasar negara telah menurun sehingga 10 ke 15%. So that's why kerajaan perlu membuat satu langkah yang luar biasa. Dan akhirnya banyak SME ataupun small medium enterprise, okey, di hujung tanduk. Okey, banyak hujung tanduk. So banyak juga company-company kalau kita lihat daripada contoh-contoh apa yang kita dapat data daripada SSM Melaka, dalam waktu kami memperkorporatkan kami punya company ni, so lebih daripada 70% di Melaka, okey, pada tahun pertama untuk masuk tahun kedua, company-company SME ni terpaksa gulung tikar. So that's why kita kena lihatlah in term of economy and so on. And then kalau kita lihat dekat sini juga kesan pandemik ke atas pekerja dan juga majikan. Okay, macam saya cakap tadi lah kan, company tak ada income, okay, tapi gaji pekerja terpaksa kita bayar. So the very unpopular punya decision, kita buang pekerja. Tetapi benda tu takkan orang kata apa tu, takkan menyelesaikan masalah. Tetapi sekiranya kita simpan pekerja tersebut, kita masih membayar gaji, so aset company akan berkurang, liability akan meningkat. So macam mana ni bos-bos ni nak fikirkan. Alright? So this is the orang kata kita kena faham dan impact kepada pekerja. Okay, tak naklah in term of suri rumah and so on. So kita tengok daripada pekerja lah.
Pertama, in term of kelemahan ekspor, kelemahan permintaan domestik. Siapa nak beli? Okay, semua company ada masalah. Semua company ada kaitan dengan COVID and so on. Tapi siapa nak beli produk kita? And then last but not least is a PKP. So bila PKP ni, contohnya macam company kami ni, okay, kita ada tiga office, okay, di mana office pertama kita ada dekat dalam UTM, office kedua kita ada dekat UTM Holding, dan office ketiga kita ada dekat Teluk Mas, iaitu bangunan Bank Muamalat. Alright. Sepanjang PKP, UTM tidak membenarkan sesiapa masuk ke dalam UTM. Kalau saya salah, mungkin Dr. Zahir boleh betulkan saya lah. Sepanjang PKP, okay, pihak UTM tidak membenarkan sesiapa masuk ke dalam UTM. Tak kisahlah staff ke, student ke, ataupun sesiapa saja. Tanpa ada kebenaran daripada ketua jabatan ataupun ketua PTJ. So that is a rule. Bayangkan, okay, bayangkan company kami pada waktu tersebut kita mendapat beberapa kontrak daripada syarikat luar untuk membuat teknologi dia. Sebagai contoh daripada Plus Malaysia Berhad. Alright. So, dalam agreement, okay, kita kena deliver that particular project dalam certain period. Contohnya mungkin dalam masa 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan ataupun 12 bulan. Bayangkan 7 bulan UTM tak benarkan masuk. So 7 bulan lah kita tak dapat siapkan projek. Okay. So sekiranya projek tersebut kita delay in term of delivery, kita akan dikenakan penalty. Penalty dia guys is a day penalty. So bayangkan setiap hari, okay, penalty bernilai 0.1%. So bayangkan 10 hari dah jadi 1%. 30 hari dah jadi 3%. 2 bulan dah jadi 6%. So bayangkan. Dalam masa yang sama, kos raw material, kos bahan mentah telah naik disebabkan oleh COVID. Disebabkan oleh kapitalis di dalam negara ni sendiri. Aku ada raw material, aku saja yang ada, sebab daripada luar negara tak boleh masuk. So, kau nak beli dengan aku, kau kena beli dengan harga macam ni. So, that is a capitalist. Alright? So, nasib baiklah kita ada what we call apa tu orang kata branch yang dekat luar, dekat Teluk Mas. Kan? So, kita dapatlah buka juga dekat sana. Itu pun susah sebab kami ni bukannya company yang orang kata yang perlu dibuka. Alright, so kita minta beberapa kali dengan MITI, saya rasa lebih daripada 4-5 kali ikut dengan MITI. Then baru MITI benarkan company kami beroperasi. So bayangkan, so that is a challenge lah. That's not about the COVID itself, kadang-kadang sebab birokrasi, sistem kapitalis yang berada dekat dalam negara. So watch out lah, okay, benda-benda ni. Okay, so dia is the kesan dia kepada orang ramai. Bukan setakat kami saja, tetapi saya percaya semua syarikat-syarikat di luar sana yang membangunkan teknologi telah berhadapan kesan yang saya cakapkan tadi. And then apa yang berlaku kesan COVID ke atas industri. Alright? So kalau kita lihat dekat sini, okay, memang betul pihak kerajaan membantu memberi package bantu langsung pendapatan isi rumah. Yes, we are agree. Tetapi dalam masa yang sama, okay, kalau kita lihat pada T20 and then M40, B40 and so on, kerajaan memberi package bantuan kepada person ataupun dia memberi kepada isi rumah ataupun orang perseorangan personally. Dia tidak pergi kepada syarikat-syarikat yang dekat luar ni. Okay. So apa yang jadi kalau kita lihat dekat sini, KDNK bulanan telah jatuh. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini, okay, pada tahun 2020 ni, okay, kalau kita lihat, pada April, KDNK telah terjatuh sebanyak 30%. So, bayangkan, apa maksud KDNK jatuh pada 30%? Pendapatan company, gross income, it's not net income, it's a gross income, jatuh sehingga 30%. Bayangkan macam saya cakap tadi, kita untung sebelum ni RM100, tapi now kita rugi, kita hanya untung RM70. Dalam masa yang sama, alright, dalam masa yang sama,
raw material meningkat. So bayangkan, dengan untung RM70 gross, okay, so kita kena bayar hutang-hutang lain. So that is a nightmare lah untuk kita. Alright. So alhamdulillah pada tahun 2021, hujung tahun 2021, and then pada tahun 2022 ni, so kita telah meningkat lah untuk KDNK di Malaysia so on. Okay, before saya nak go through kepada mendalam tentang kesan-kesan pandemik COVID and so on. So saya nak ceritakan siapakah sebenarnya Intelligent Engineering Technology Services Sdn Bhd ni. Okay, itu yang paling penting. Who we are. Who am I? Siapalah kami. Alright. So kita telah perbadankan sejak tahun 2021, iaitu pada tahun 2020 pun kita dah perbadankan, di mana kita ada 3 director, iaitu saya, Encik Azdi dan juga Dr. Azmi. Alright. So this is the executive summary kalau kita lihat dekat sini. Our is a first spin-off. Okay. Kita develop a platform new local technology toward fulfilling industry need and demands. And then apa lagi? So based on the direction apa yang kami cakap sebelum ni, kita making the future technology. So that's why we are the technology company. And then for our vision, okay, we are to provide the ultimate business experience through future technology by research and so on. Alright, so ini kita punya mission. So mungkin you all boleh baca lah, tak penting pun kan. And then this is why we are the best. Okay. So sebab kita akan membuat 24/7 untuk insight dan juga online support lah. So kalau kita lihat dekat bawah ni, gambar yang bawah panjang tu, alright. So ini adalah bersama dengan MD Plus Malaysia Berhad, di mana kita exposekan kita punya produk, di mana pihak Plus membeli produk yang kita bangunkan, right? So this is our team, alright. So ada seorang lagi tak masuk dalam ni, iaitu Dr. Syahidah, is a female doctor. Alright. So dia pun merupakan kita punya HRD, iaitu kita punya head research development and so on. So this is our project. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kita buat automation, kita buat integration, kita buat IoT, alright. So kita buat conductive ink, nanotechnology and apa-apa saja. And then this is our what we call our website. So you all boleh go further dekat website ni untuk tahu tentang kami. And then this is our industry partner. Okay, walaupun kami ni boleh katakan syarikat yang setahun jagung, tetapi kita telah mendapat banyak kontrak ataupun agreement bersama Plus, Nano Malaysia, Nano Verify, Nano Common, Kasem, a member of Hong Leong Group. It's a Clean Waste, UAM Magenta, MPOB, as long as Politeknik Malaysia pun memberi kita projek, dan juga Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan juga Galian di Putrajaya. So, kalau kita lihat dekat sini, okay, saya cuba go further. Saya go dekat sini dulu. Tengok sikit, boleh buka tak? Okay, sebentar. You nampak kan saya punya website ni? Nampak kan? So, mungkin saya nampak ke? Dr. Zahir nampak website ni? Boleh. Okay, so saya akan buka satu lah kot. Ni lah kot. This is our new technology. Sebenarnya hari ni kita tengah test this particular technology sebenarnya. Dipanggil sebagai DDS dengan pihak Plus. Mungkin saya buka dulu, nanti kita bincang. Dengar ke? Dia punya muzik ni. Sebentar, internet lambat pula hari ni. Saya dekat office ni, tapi tak tahu kenapa lambat sangat. Okay. Dengar Boleh dengar dia bunyi dia? Belum. Tak dengar dengar tak bunyi dia? Tak dengar Kejap Dengar, kena setkan itu. Saya rasa saya nak kena keluar dulu. Share dulu, and then dekat share tu, so saya kena optimize dulu. Okay, saya cuba share sekali lagi. Okay, saya share sekali lagi. Okay, bunyi tak? Bunyi Okay, kejap saya buka. Boleh. Alright. Okay, saya besarkan. Okay, cantik. Alright.
Alright. Okay, so ini adalah salah satu produk lah yang kami tengah bangunkan bersama pihak Plus Malaysia Berhad. Dan hari ini pun sebenarnya pagi tadi sampai ke sebelum Zohor tadi pun kami tengah buat testing dengan pihak Plus di kampus teknologi, di mana kalau tuan-tuan semua dapat lihat, okay, yang ni lah, okay. So ini adalah drone yang bernilai lebih kurang 300,000. Dan kita nak mendaratkan drone ni ke dalam drone docking system lah. Okay. Di mana drone docking system ni akan dipasang di sepanjang lebuh raya Utara Selatan tempoh dalam tempoh bulan 6 ni sehingga ke bulan 6 tahun 2024 apabila kontrak bagi 24 bulan untuk pemasangan. Di mana kalau semua pelajar lihat docking ni yang macam kotak ni, ini adalah teknologi kami sendiri di mana tempat untuk menyimpan untuk kita kaji that particular drone, untuk satu pilot, untuk autonomous dan sebagainya. Alright. So kami dah katakan bahawa teknologi ni adalah teknologi yang pertama di Malaysia, bukan di dunia, di Malaysia. Dan teknologi ni memang kami pasang, kami bangunkan sendiri. Alright. So ini video yang kedua yang kita tetapkan untuk punya drone dari lah, iaitu DJI Etix 210 RPK. Alright. So ini kita punya drone lah. So mereka tengah test lagi hari ni untuk dapatkan very precision punya, orang kata punya landing dan juga take off lah. Alright. So ini adalah bahagian ketiga, alright, bahagian ketiga di mana bahagian terakhir di mana saya akan cuba sharekan in term of hala tuju perindustrian era pasca pandemik. So kita tak boleh lah kata era endemik and so on, kita masih dalam pandemik. Okay, kalau kita lihat di Malaysia, kita beruntung kerana kita berada di Malaysia sebab kerajaan sebenarnya telah mencorak ataupun telah memberi banyak idea based on pemulihan negara. Tak kisahlah daripada segi ekonomi yang besar, ekonomi yang kecil, ekonomi isi rumah dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, okay, di mana in term of pemulihan negara ni, kita telah masuk kepada Pelan Pemulihan Negara iaitu PPN dan juga pemengkasaan ekonomi iaitu belanjawan pada tahun 2022 dan juga penyusunan semula kepada RMK ke-12 ataupun rancangan Malaysia yang ke-12. Kalau kita lihat dekat sini ya, pelajar-pelajar semuanya, kenapa kita kena fikir in term of belanjawan 2022. Walaupun belanjawan 2022 ni dia sebenarnya dia telah dibentangkan di parlimen pada sekitar Oktober ataupun September 2021. Okey, kenapa kami sebagai usahawan mengatakan belanjawan ni agak penting? Okey. Sebenarnya kenapa pihak kerajaan membuat belanjawan setahun lebih awal, iaitu kalau katakan belanjawan 2022, dia orang kata dia buat belanjawan tu pada tahun 2021. Disebabkan mereka ingin menarik pelabur daripada luar negara. Di mana pada tahun 2022, walaupun belanjawan 2022 ni dirangka pada tahun 2021, dia ingin menarik pelabur bermulanya pada tahun 2022. Okey. So, bayangkan belanjawan 2022 ni boleh dikatakan belanjawan yang paling besar dalam sejarah, iaitu sekitar 360 bilion, tak silap saya lah, kalau salah minta maaf. Dan dia lebih kepada rakyat. Okay, that's why that's very very important in term of belanjawan 2022. Dan kita berterima kasih ataupun kita beruntung kerana 2021 hingga ke 2025 adalah merupakan RMK yang ke-12. So maksudnya kerajaan akan membelanjakan banyak duit untuk 5 tahun akan datang. So itu yang paling penting. That's why kalau kita lihat PRU nak buat lah, PRN nak buat ke and so on, disebabkan ni. Okay. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat, kita terima seadanya. Right. So, and then yang kedua, okay, kalau kita lihat dekat sini, in term of PPN, Pelan Pemulihan Negara, di mana kita ada
4 fasa yang diumumkan oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan fasa keempat. Alright? So sebenarnya kalau kita lihat nyawa daripada kerajaan yang di mana syarikat-syarikat SME ni dapat adalah pada fasa yang ketiga. Okey, fasa ketiga. Di mana sektor sosial telah dibuka secara berperingkat. Sosial tak semestinya hanya sosial, tapi sektor sosial ni contohnya lebih kepada syarikat-syarikat kecil dah boleh buka, SME dah boleh buka and so on. And then pada fasa keempat pada November dan Disember tahun lepas, pembukaan penuh termasuk sektor sosial and so on. So dekat sinilah barulah company-company ataupun syarikat-syarikat di luar sana yang paid capitalnya tak terlalu tinggi, lebih kurang dalam 5 figure and so on. So dia ada dapat nyawa yang baru daripada pihak kerajaan. So kalau kita lihat in term of ringkasan kepada penemuan survey, okey, kalau kita lihat ni kita ada responden sebanyak 41,000, okey, sebenarnya apa yang berlaku? Majoriti daripada responden ni, lebih daripada 70% and so on, mengatakan bahawa kegawatan kewangan merupakan masalah utama lah. So that's why kerajaan perlu bantu rakyat. Tapi sekiranya kalau kerajaan nak bagi wang-wang seperti yang sebelum ni, contohnya macam Makcik Kiah semua and so on, kalau you all ingat lagi lah kan. So dia hanya memberi dan dia tak dapat balik. Okey, sebab bila dia beri bantuan kepada orang perseorangan, so orang perseorangan tu tak akan membayar tax. So that's why kerajaan tak dapat apa-apa. So that's why kerajaan kena apa tu orang kata, kena go ke arah yang luar biasa. Dia perlu memberi bantuan kepada syarikat. Di mana syarikat kemudiannya, jika syarikat ni okey, syarikat ni membangun, dia akan membayar tax kepada kerajaan. Okay, that's why this yang memang luar biasa lah. So kalau kita lihat in term of MIDA punya perspektif, yang ni is a very sumber yang betul-betul lah. Kalau kita tengok in term of impact of investment, kalau kita tengok is a FDI, Foreign Direct Investment. FDI is stand for Foreign Direct Investment and so on, telah jatuh hingga 40%. Dan yang paling teruk adalah is a manufacturing sector, iaitu 5.25. So 5.25 ni termasuk syarikat kami. Itu isu dia. Alright. So bayangkan pada tahun tersebut kita agak mengalami sedikit kerugian dah. Tetapi alhamdulillah sebab paid capital kami agak besar, so paid capital tu dapat menampung in term of kita punya overhead, OPEX dan juga PEX. Dan satu lagi yang mengembirakan saya in term of decent work and economy growth tu, DWEG. Okay, kalau you all pernah dengar lah DWEG ni, yang bagusnya di DWEG ni, dia telah dirancang oleh pihak kerajaan sejak tahun 2018, iaitu sebelum PRU 14. Alright, PRU 14 pada Mei, betul. So before PRU 14, kerajaan telah merancang in term of DWCP ni, iaitu Malaysian Decent Work Country Problem, dan diteruskan pada fasa kedua pada tahun 2021 hingga ke 2025. So saya akan tengoklah, kita akan bincangkan sedikit, saya akan kongsikan. Sebab kenapa saya boleh tahu tentang benda ni, sebab kami ni telah dipanggil untuk mendengar taklimat in term of DWCP ni, sebab kami ni is SME, so that's why kami dipanggil untuk mendengar taklimat. So apa bantuan kerajaan, and then sekiranya company ni berjaya, dan apa sumbangan kita ataupun syarikat kepada pihak kerajaan, dan akhirnya kerajaan akan memberikan kepada rakyat di luar sana. Alright. So kalau kita lihat dekat sini, they have addressing untuk sustainable development goal, iaitu SDG and so on. Okay, so inilah yang kita nampak. So sebenarnya kita tak boleh salahkan COVID 100%. Kalau ikutkan DWCP ni, okay, global economy sebenarnya, okay, before COVID sebenarnya telah jatuh terlebih dahulu, before COVID. Okay, itu yang kita perlu pandang ke depan. Okay, so janganlah kita katakan COVID lah satu-satunya apa tu orang kata
faktor yang mendorong kepada kejatuhan ekonomi. Saya pun sebenarnya sebelum ni kita menganggap bahawa COVID ni punca utama, tapi sebenarnya tak. Okay, COVID adalah additional factor untuk ekonomi down. Bukanlah is a premier factor untuk ekonomi jatuh. Alright, so ini telah dibuktikan pada DWCP. Before COVID, okay, nilai susut ekonomi growth telah berkurang sehingga ke 2%. Di mana selepas COVID, dalam kurungan COVID ni, 1.6 bilion pekerja telah tak ada pekerjaan. You all bayangkan, kita dekat dunia ni ada berapa bilion orang, okay, dalam 4 bilion and so on. Hampir separuh tak ada pekerjaan ataupun tak ada income during the pandemic. Okay, so the COVID implementation, okay, bayangkan, kejatuhan ekonomi telah berlipat ganda, iaitu daripada 2.0% telah jatuh kepada 4.2% pada tahun 2020. So bayangkan, so this is the challenge. Dan akhirnya, okay, walaupun saya mengatakan tadi, 5.2% tu adalah daripada manufacturing sector, tapi yang facing yang terlalu banyak adalah in term of tourism. Okay, so itulah macam saya kata, saya patut bersyukur. Company saya bersyukur. Kita memang jatuh in term of manufacturing sector, tapi kita lebih beruntung berbanding dengan tourism sector. Okay, itu yang kita kena lihat. Alright. So pada mulanya memanglah saya dan rakan-rakan niaga dan juga staff mengatakan bahawa kita paling terkesan dengan COVID. Sebenarnya no, kita masih beruntung. Kami masih beruntung sebab kami hanya effect on maybe on raw material and also the machine, tapi yang paling teruk sehingga ke 60 ke 70% adalah in term of tourism. Okay, you all bayangkan pada second quarter pada tahun 2020, lebih daripada 40 juta orang telah hilang pekerjaan. It's not hilang mata pencarian, tapi hilang pekerjaan. So, all of this is the data. It's a true data. Bukan saya tolak atau bukan saya tambah. It's a data daripada DWCP. Right? Then, kalau kita lihat in term of overall statistik, okay, kalau kita lihat dekat sini, okay, pada tahun 2019, banyak pekerja-pekerja asing telah mendaftar kerja di Malaysia. Okay, kalau kita lihat, okay, pelajar-pelajar semua, ya, sektor pembinaan, sektor perkilangan, sektor pembuatan, Malaysia bergantung kepada pekerja asing. This is a fact. Okay, jangan kata Malaysia tak ada kerja. No, Malaysia banyak kerja. Tapi isu dia, orang Malaysia memilih kerja. Itu isu dia. Okay, jangan kata Malaysia tak ada kerja. Malaysia kerja melimpah ruah. Kalau you tak percaya, kalau nanti katakan you all graduate nanti kan, you all pergi Pengerang dekat Petronas baru tu, dekat Desaru and so on. You carilah kerja. InsyaAllah you akan dapat kerja. Because sektor perkilangan, sektor pembinaan, sektor pembuatan Malaysia bergantung kepada pekerja asing. Dia bukan bergantung kepada pekerja dalaman, pekerja tempatan. That's why pada tahun 2020, bila kerajaan mengisytiharkan closing border, pekerja-pekerja asing ni tak dapat masuk ke Malaysia. So that's why these three industry telah drop terlalu besar disebabkan ini. Kita asyik dengar kan, kita cakap okey, pekerja rakyat tempatan tak ada kerja. Menteri pun update, pekerja orang tempatan tak ada kerja. Sebenarnya bukan sebab Malaysia tak ada kerja, tetapi orang tempatan memilih pekerjaan. So that's why. Alright. So kalau you all dengar siapa je cakap kata Malaysia tak ada kerja, that is the rhetoric semata-mata. Right? So that's why janganlah percaya tentang tak ada pekerjaan. Alright. So this particular report sebenarnya telah ditandatangan oleh Menteri Buruh kita, Menteri Human Resource kita, iaitu Mr. M. Kulasegaran pada zaman pemerintahannya dahulu. Alright. Di mana sebelum ni, rejim kerajaan yang sebelum ni telah membuat DWCP dan orang kata disambungi ataupun continuity by new government sehinggalah pada hari ini. Alright. And then
pada PPN phase yang kedua, that is a very good. That is orang kata yang paling seronok. Banyak sektor is permitted to reopen. Di mana kita boleh mula bekerja pada jam 8 pagi ke 8 malam. So inilah di mana kita telah embark, kita telah menggrowthkan kita punya sumber ekonomi. And then so kalau kita lihat contoh-contoh yang sebelum ni kan, essential business premises boleh buka 8 pagi 8 malam, restoran 8 pagi 8 malam, public transport pun dah boleh buka, e-hailing, taxi, and then dah boleh pergi kedai makan, betul? It's untuk take away, untuk walaupun tak boleh makan kat kedai tapi kita boleh take away. Petrol station 8 pagi 8 malam, di mana kalau kita lihat pada tahun 2020 pada PKP tu petrol telah jatuh sehingga petrol RON 95 telah jatuh sehingga 95 tu pada harga 1 liter RM1.07. Bayangkan waktu tu kalau kita boleh berjalan, seronok tak seronoknya. But now is a RM2.31 and so on kan, lebih kurang macam tu kan. So adalah dia punya orang kata pro and con. Boleh berjalan, petrol mahal. Tak boleh bergerak, petrol murah. Sebagai contoh, saya sendirilah, kereta saya full tank selama sebulan. Tak gerak-gerak pun meter tu. Just start off and so on. Alright? And then this is the orang kata 8 fokus DWEG ni. Alright? Kalau kita tengok is still move away and so on in term of sustainable economic growth. Okay? And then yang paling seronok is tentang employment. Di mana kalau kita lihat dia punya employment tu telah meningkat sehingga ke 71%. Alright? So ini yang saya katakan, selepas musibah akan ada sinar yang menanti kita. Alright? And then this is the International Geneva for Decent Word on Economic Growth. Mungkin you all boleh baca nantilah kan, saya pun tak berminat untuk terangkan. However, saya just sharekan apa yang berlaku pada kami lah. And then kalau kita tengok dekat sini, okay, selepas pintu border dibuka pada bulan Disember ke November tahun lepas, okay, telah dibuka, GDP kita, okay, bukan setakat di Malaysia, di luar sana telah meningkat in term of 25.5. Okay, that is a very good. And then e-commerce 10.5, R&D company kami ni telah meningkat 2.5, dan juga kita punya GII atau Global Innovation Index pun dah menjadi top 20 and so on. Okay, so this is fact. Okay, yang kita tak boleh kata Malaysia ni teruk ke whatever lah. This is fact. Okay, ini adalah fact yang perlu kita canangkan. Okay, kita tak boleh bercakap tanpa fact, tapi this is the fact. Alright, so daripada sinilah kalau kita lihat, bila kita lihat perkataan sustainability ni telah wujud. Okay, di mana dulu bila kita nak buat kuliah, kita mesti face to face. Contohlah face to face. However, according to COVID, kita kata bahawa kuliah tak perlu dah face to face. Kita boleh move on kepada online and so on. So that is a term of the sustainability. Maksudnya student boleh berada di mana-mana. Pensyarah boleh berada di mana-mana. Bos boleh berada di mana-mana. Pekerja boleh berada di mana-mana. Okay, itulah sustainability dia. Alright? So the opportunities dan juga challenge. Okay, challenge ini berlaku pada keadaan COVID tu. Okay, tapi lepas pasca pandemik, yang tak ada kerja diberi opportunity untuk bekerja. Di mana kalau kita lihat sekarang, kerajaan memberi geran kepada pihak company untuk untuk hire staff. Di mana contoh gaji minimum is 1,200. Sebelum ni 1 Mei baru buat kuasa 1,500. Di mana kerajaan memberi insentif ataupun geran sehingga RM900 selama 6 bulan. Di mana company hanya perlu keluarkan RM300 pada 6 bulan. So that's why macam mana kerajaan nak membantu syarikat-syarikat kecil ni. Alright? And then daripada roughly half of the world population still live in $2 per day, now kita telah meningkatkan in term of create the job
Dan yang paling penting is a harm to environment. Sekarang kita dah promote green growth and job. Di mana kalau kita lihat sebelum ni kenapa dia bagi contoh macam pancing, macam ni and so on. Sebenarnya macam saya cakap tadi lah, contohnya sama aja. Bila kita buat kelas face to face. Bila kita buat kelas face to face. Tetapi now in term of COVID ni sendiri, kita boleh buat kelas online. Kita boleh buat test online. Kita boleh buat meeting online and so on. So that is a sustainability. So, apa yang Malaysia buat? Okay, there is a 5 fokus kepada tunggak kepada PPN kita. Yang pertama, of course, kita nak cut the chain of the COVID-19. Kedua, kita kena increase dan dia punya orang kata ekonomi. Yang ketiga, daya saing. Daya saing ni penting. Okay, macam saya cakap tadi. Alright. Kalau kita hanya inject duit, tapi there is no daya saing, company tu selepas tahun dia akan out. Dia akan apa tu orang kata, dia akan tutup sendiri and so on. Okay, dia perlu daya saing. And then memperkukuhkan agenda keterangkuman. And then yang paling penting is the transformasi ekonomi. So what is the transformasi ekonomi sekarang? It's the e-commerce. Okay, semua company dah pergi kepada e-commerce. As long as company saya sendiri pun telah pergi kepada e-commerce. Okay, so sebab kita dapat lihat bahawa in term of e-commerce ni, pekerja boleh berada di mana-mana, transaction boleh berlaku di mana-mana. So dia tak perlukan apa tu orang kata satu fokus ataupun satu tempat yang khas. Sebagai contoh kalau you all belajar TRIS dalam TRIS method, kalau you sebut tentang Ashula is a father of TRIS, dia mengatakan the good factory, the best factory is no factory. The best class is no class. The best vehicle is no vehicle. Di mana sekiranya kalau kita nak buat kelas yang terbaik is a no class. What is the meaning of no class? It's online lah. You all boleh berada kat mana? You all boleh berada kat restoran, you all boleh berada dekat shopping mall, you all boleh berada dekat dalam kereta, you all boleh berada dekat dalam rumah, you all boleh berada di mana. Kelas masih berjalan. So there is orang kata is a e-commerce. Alright? So this is the langkah-langkah utama pakej rancangan ekonomi tahun 2020. Penangguhan bayaran pinjaman, potongan caruman KBSP dan penambahan bantuan projek-projek kecil, insentif pelancongan, dana pelaburan, insentif cukai, that is very important. Okay, walaupun pihak kerajaan cukaikan company kami, tapi dia memberi insentif cukai. Banyak pemotongan telah berlaku. Alright. So sebagai contoh pada tahun ni kalau ikutkan tahun ni kami terpaksa bayar cukai lebih kurang dalam 13 ke 14 ribu untuk company, tapi kita telah mendapat insentif cukai di mana kita boleh bayar sehingga hanya 50% daripada that particular total amount. So that's very good. And then agrofood, dana agrofood contohnya untuk petani and so on, bantuan kemudahan dan juga penangguhan bayaran ansuran cukai untuk 6 bulan. Okay, so that is very good lah. Okay, and then ini untuk pemekasaan. Okay, kalau kita lihat dekat sini, is a resolve, resilient, restart, recover, revitalize, reform and so on. You all boleh baca je lah. Berapa lama sebenarnya Dr. Zahir saya punya talk ni, saya rasa dah lebih sejam lah saya talk ni. Kita sampai pukul 4, cuma kita boleh bagi Q&A lah ke dalam setengah jam nanti. Oh, okay. So saya pun dah nak habis ni, dah nak Boleh. tinggal berapa Silakan. slide ni. Alright, so ini saya lebih suka pergi kepada kita punya Malaysia lah. Kalau kita lihat dekat sini, there is a proses ataupun program insentif pengambilan pekerja dan latihan. So that's why saya kata tadi, Malaysia sebenarnya kekurangan pekerja. Kita sahaja yang memilih pekerja. Alright, so that is a point yang paling penting lah saya rasa dekat sini. I'm not sure you are student first year or second year, okay? Tapi nanti bila you dah habis belajar nanti untuk after 3 years and so on, so you kena tahu bahawa Malaysia banyak pekerjaan. Cuma kita tak ada pekerja tempatan yang sanggup pergi bekerja. Itu je isu dia. Alright. And then kita ada insentif pengambilan pekerja, penjana kerjaya. And then company kami pun termasuk. Okay, kita telah mewawarkan dekat luar tu ada beberapa vacancy. And then alhamdulillah kita telah dapat, contohnya macam Dr. Syaidah tadi,
sebagai kita punya HRD and so on. And then bantuan mobility, okay. And then sekiranya kita ambil pekerja tu tak mahir kan. Contohnya kan, kami nak ambil pekerja sebagai tukang kimpal ataupun welder. Kerajaan memberi insentif untuk menghantar pekerja tersebut untuk pergi latihan tersebut. So that's a very important lah. Alright. And then banyak lagi in term of permai punya ni, alright. So kalau you all tengok dekat sini, banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada syarikat-syarikat di luar sana lah. And then kalau kita lihat dekat sini pada tahun 2020, right? So there is a very huge punya KDNK 250 bilion matlamat dia, lindungi rakyat, sokong perniagaan tempatan, perkukuh ekonomi. So mungkin dia tertinggal satu ayat lah, sokongan perniagaan. Pada saya, sokongan perniagaan tempatan. Itu paling penting. Belilah barangan buatan Malaysia. So the overall bantuan daripada kerajaan untuk pasca endemik adalah this one. You bayangkan pada tahun 2020, it's a 20 billion. 20 billion, 20 ribu juta. 230 bilion. So you all bayangkanlah. Okay, bantuan-bantuan daripada kerajaan. So everything is for rakyat dan juga untuk syarikat-syarikat di luar sana, right? So kita juga ada MDEC, Malaysia Development, okay. So this is a very new untuk Malaysia. Malaysia Digital, okay. So Malaysia Digital adalah sebagai contoh satu metodologi untuk kerajaan mempercepatkan pemulihan negara. Kalau kita lihat dekat sini, projek baharu Malaysia Digital. Sebagai contoh, you all ingat tak in term of Facebook, okay, Facebook nak pasang kabel di bawah laut tu, di mana Malaysia tak terlibat. So there is only rhetoric, kerana memang betul projek tersebut memang tak terlibatkan Malaysia, sebab fasa kedua Malaysia akan terlibat, fasa pertama is not terlibat. So that is the rule of thumb dia lah. So jangan dengar keluar ke sana. And then kalau kita lihat, this is the prestasi perdagangan Malaysia pada Januari hingga Jun 2021, okay, telah meningkat up to 30%. Okay, kalau kita tengok ekspor meningkat 30.25%, import meningkat 21.963% and so on. So this is the fact. Okay, this is the fact. Okay. And then kerajaan bantu lagi kami ni sebagai sektor-sektor perindustrian ni in term of cukai dan juga in term of insentif kewangan lain dan juga pelaburan dalam sektor utama. Okay, kalau kita lihat dekat sini, apa yang kita dapat is in term of package gerakan pelajuran berteknologi. So kami sebagai syarikat teknologi, so kita kena boleh masuk dalam this league lah, dalam liga ni. Dana teknologi tinggi Biar Negara Malaysia dan juga program perjanjian one off-take daripada Kementerian Kesihatan KKM. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, 3 sektor utama ni, macam syarikat kami is based on teknologi tinggi. So kita hanya boleh fokus on that particular pelajaran teknologi lah. So untuk Biar Negara dan juga KKM, so kita tak dapat nak join lah. And then this is the Malaysia Grow. This is the blueprint of Malaysia. Kalau kita lihat dekat sini, memang betul. Okay, kalau kita lihat GDP kita, Indonesia the first one is a more to 1 billion and so on. Tapi kita pun taklah orang kata teruk sangat. Okay, kita pun nombor 3 kan. Bukanlah kita duduk di bawah tu. Okay. And then per kapita pun, kalau kita lihat dekat sini, kita pun nombor 3, $12,487 per kapita. Okay. So agak quite good lah, nombor 3 kan. And then this is who we are pada tahun 2022. Okay. Who we are. Walaupun kita kata kita baru saja masuk era 2022, baru saja nak masuk Jun, okay, dah beberapa hari dah masuk Jun. Tapi kalau kita lihat dekat sini, in term of kita punya GDP, kita antara top 5 di Asia ni. Kalau kita lihat, yang pertama is India, okay. Saya pun tak tahu macam mana India ni boleh meningkat. And then Vietnam also, okay, kenapa Vietnam boleh memotong kita? Filipina of course, sebab dia mendapat projek-projek luar pesisir laut mereka. And then Malaysia adalah yang keempat.
Okay. So kalau kita lihat sebelum-sebelum ni ramai yang pertikaikan bahawa Indonesia memotong kita and so on. Tapi sebenarnya we are still leading ahead. Okay. So this is the fact. Okay. And then this is the yang paling seronok lah. Officially launching of National Trade Blueprint NTBEP ni pada untuk tahun 2021 hingga ke tahun 2025 so on. So this blueprint ni kenapa saya rasa kata benda ni is a very important untuk kami, because sekiranya kami mempunyai perdagangan ataupun trade dengan syarikat luar sana di luar negara, sebagai contoh kami membeli barang-barang mentah ataupun raw material daripada China, daripada India ataupun daripada US ke so on. Okay, kita selalunya bila benda tu sampai dekat Malaysia, dekat airport ke ataupun dekat pelabuhan dan so on, pertama sekali custom akan lihat sekiranya barang ini untuk research R&D, dia akan wavekan tax. Okay, itu isu dia, wavekan tax. So sekiranya barangan tu masuk kerana disebabkan oleh bisnes, so dia akan kena tax. So based on this blueprint reflect government clear emission ni, alright, sekiranya barang mentah yang masuk daripada luar negara, custom akan check dulu. Sekiranya bahan mentah ni bukan untuk R&D, sebelum ni kenakan tax. Tapi now dia akan lihat sekiranya barang mentah tu diguna pakai dan produk yang digunakan untuk kegunaan di dalam Malaysia, tax tu akan di-waive. Itu yang that is a very good. Okay. Tetapi sekiranya selain daripada tu, then baru tax akan di-apply. So that is a very good lah. So that's why macam saya cakap tadi, company kami ni is a company berteknologi untuk syarikat-syarikat dalam Malaysia. So sekiranya kita beli barang daripada overseas, so kita tak akan kena tax. So kita akan mengurangkan kadar kebantungan kewangan tu lah. Alright. And then inilah untuk projek RWK12 and so on. So this is very important. Kalau kita tengok is a income by state. Okay. So kalau kita tengok kat sini is a median and mean. Okay. Purata dan juga tengah. So you all boleh lihat lah. So Melaka, mana yang Melaka? So kita punya median dalam RM6,427. Bukan, RM6,054 dan juga untuk min kita, purata kita dalam 7,741. So kita boleh lihatlah insya-Allah pada tahun ini yang orang kata yang disasarkan oleh kerajaan. Okay, dapat tak dapat kita not sure lagi lah, right? And then this is the kesembuhan ekonomi di Malaysia. Kalau kita lihat dekat sini in term of halal industry, saya tak nak sentuh, tapi saya nak lentuh in term of multi-dimensional goal untuk kita kat sini. Kalau kita lihat dekat sini, kita punya GDP akan meningkat, okay. So kita anggap dia akan meningkat kepada ratio 1, 2 dan 5. So sehingga 2025 nanti kita akan meningkat lebih daripada 50% and so on. And then kita ada apa lagi tu? Average income, okay, pada tahun 2025 tu, kerajaan menjangkakan bahawa average income di Malaysia ada sekitar 10,000 per kapita. So bayangkan seorang satu isi rumah, okay, akan mendapat income sebanyak 10,000. Dapat tak dapat kita tak tahu. So kitalah yang kena orang kata kitalah sendiri yang perlu merencanakan dapat ataupun tak dapat. Alright. So this the investment. Okay, kalau kita lihat pada tahun Januari hingga September 2021, okay, so kita ada manufacturing saja, kita ada lebih daripada 100 bilion total. Alright. So kalau tengok sini, siapakah yang paling besar? Okay, of course Singaporean. Okay, 44.2 bilion. Okay, yang mau masuk projek. And then China nombor 2, Austria, Japan dan Netherlands. So mana pergi negara-negara besar? Okay, so itu yang kita perlu lihat dan so on lah. And then kita pergi juga kepada polisi, okay, increase the economic competency, create high value job. Okay, ini yang paling penting. Kita nak create high value job. Kita dah tak nak dah kerja-kerja yang walaupun kerajaan kata gaji minimum is 1,500 and so on. Yes, we are agree 1,500 and so on. Tetapi
untuk syarikat-syarikat yang berteknologi ni, kita kena create the high value job. Okay, mungkin gaji 7,000, 8,000 sebulan and so on. And then kita kena extendkan the domestic linkages. Sebab sebelum-sebelum ni, banyak company, dia akan bekerja in silo. Satu company tu je lah. Dia nak buat, contohnya dalam satu package ada beberapa item. Dia je seorang buat. Orang lain tak boleh involve. So now, kita kena extend the domestic linkages. Okay, itu yang kami buat. Walaupun kami ni syarikat yang baru bertatih setahun jagung and so on. Tapi kita pun ada associate company daripada luar, daripada Melaka, okay, daripada Penang, okay, daripada Singapore and so on. So kita ada linkages and so on. And then kita kena develop the existing cluster. Kita kena enhancekan the existing cluster. Bagi contoh macam kami ni is a manufacturing, okay, manufacturing technology. So what is our cluster? Our cluster is a integrated engineering. So we are go for that integrated engineering. So jangan kacau tentang kluster lain. Jangan kacau in term of civil punya cluster. Jangan kacau sistem orang nak buat rumah and so on. So jangan kacau. So kita kena improvekan the inclusivity. So this is the very good punya lah kan. So secara kesimpulan dia, okay, kalau kita lihat dekat sini, alright, memang Malaysia agak teruk in term of dia punya what we call dia punya kesan. Sebenarnya kesan di Malaysia bukan sahaja setakat COVID-19. Kalau apa pandangan peribadi saya, salah satu kesan COVID, kesan kita punya negara ni jatuh disebabkan oleh ketidakstabilan politik. So itu pun salah satulah dia punya faktor, the main factor sebenarnya. Siapa nak berani orang kata invest Malaysia kalau politik tak stable. So that's why kita perlukan satu negara yang politik stable. Alright. And then kalau you all tengok dekat sini, this is the kesimpulan dia. Alright. This is the Asian financial crisis pada tahun 1999 hingga 1999, 1998 hingga 1999. Okay, pada tahun 1998 pada kejatuhan ringgit iaitu George Soros, kalau you all ingat lagi, kita pernah jatuh, ASEAN pernah jatuh sehingga negatif 7.4. So bayangkan. Tapi krisis untuk pandemik kita hanya jatuh kepada 1.7 saja. Itu pun kita rasa kita dah agak sengsara. Tapi sebenarnya kita jauh lebih beruntung daripada krisis ASEAN pada tahun 1998. Cuma mungkin kita lupa. Itu isu dia, mungkin kita lupa. Alright? And then bagaimana pula dengan kita Malaysia ni, walaupun kita kata Malaysia ni negara yang tak bagus, tapi kalau kita lihat in term of fact, okay, this is the IMF punya fact, kita berada pada tangga yang kedua in term of foreign reserve. Okay, kita ada lebihan foreign reserve and so on. And last but not least, kalau kita lihat dekat sini is a Malaysian GDP punya performance. So kita anggaplah pada tahun 2020 ni kita punya GDP akan meningkat daripada 3.5 kepada 6.5%. So ini yang kami harapkanlah. Kalau GDP meningkat, nilai mata wang akan meningkat dan kuasa membeli kami sebagai company ni yang terpaksa membeli bahan-bahan mentah daripada luar negara, so kita boleh mengurangkan kos pembelian barang mentah. So that's why GDP itu penting. Dan akhirnya sebagai kesimpulan, kalau kita lihat dekat sini, this is the fact pada Julai 13, okay, pada Jumaat 13 Mei yang lepas, okay, kalau kita lihat Bank Dunia mengunjurkan ekonomi Malaysia berkembang 5.5%. And then Malaysia catat pertumbuhan KDNK 5% pada suku pertama 2022. Walaupun kalau kita tengok tadi KDNK kita mengatakan bahawa 2025 pada tahun 2022 is a 6.5, tapi pada suku pertama kita telah mencapai 5%. So hopefully benda ini akan menjadi satu kenyataan untuk kita dan akhirnya kami di dalam IETS yang berhad ni kita boleh mendapatkan lebih banyak projek di luar sana dan akhirnya kita boleh hire more pekerja dan akhirnya kita dapat membantu semua sekali lah. So saya rasa tu je kot saya punya perkongsian in term of pengalaman daripada segi manage company pada zaman COVID dan juga pada pasca pandemik. Itu je daripada saya, Dr. Zahir dan juga semua. Terima kasih. Terima kasih pada Dr. Azli di atas penyampaian tadi. Satu penyampaian yang saya kira yang sangat padat dan nampak seperti
memerlukan kesungguhan dan juga kepakaran yang lebih tinggi lah dalam era pasca pandemik pada kali ini. So dalam pembintangan Dr. Azli ini ada beberapa perkara yang kita boleh ambil kira berkaitan dengan tajuk yang disampaikan ni. Yang pertamanya adalah bagaimana Dr. Azli menjelaskan tentang syarikat-syarikat yang beroperasi ketika pandemik baru ini. Kemudian juga bagaimana kita berinteraksi dengan perubahan yang berlaku pada masa sekarang dengan memberikan case study ataupun contoh yang paling dekat dengan beliau, iaitu syarikat Intelligent Engineering Technology Services ni yang turut bersaing, mencari cara, mencari kaedah, kreativiti masing-masing untuk survive dalam waktu pandemik dan juga selepas pandemik ini. So saya kira satu pengalaman yang menarik yang dikongsikan oleh Dr. Azli, dan saya juga buka kepada para pelajar untuk bertanya ataupun memberi pandangan, pendapat dan sebagainya. Boleh saja bertanya secara langsung ataupun juga boleh menggunakan ruang chat yang ada dalam Webex ni untuk bertanya. Kan saya boleh bagi 2-3 soalan untuk you all bertanya, dan mereka bertanya ni kita akan bagi bonus lah, maka bonus. Yang penting adalah soalan tu. Silakan. Kita ada seramai 179 pelajar pada petang ni Dr. Azli agak ramai. Terima kasih juga kehadiran masing-masing. Ramai ni. Ramai Silakan soalan. Kan daripada 100 lebih ni tak ada soalan kan Dr. Azli kan? Betul. Tanya je Silakan. apa nak tanya. Tanya aja ya. Lagipun Dr. Azli ni alumni pada UTM. Satu kelebihan lah bagi orang untuk bertanya pada beliau. Silakan. Aisyah, Alif Azizul dan sebagainya. Tapi soalan yang berkaitan dengan industri, berkaitan dengan pandemik, pengalaman beliau dalam menguruskan syarikat, so silakan orang muda yang dinamik, aktif menguruskan syarikat, satu pengalaman yang sangat baik. Silakan. Nur Dalili ke Nur Fatihah. Yang malu ni kot. Silakan. Kalau malu tak dapat jadi macam Azli lah yang belajar sampai ke peringkat ketiga. Okey, silakan. Ini daripada Khairil Adli Dr. Azli. Beliau bertanya, adakah syarikat doktor mengambil intern? Alright. Silakan. Waalaikumsalam. Khairil lah, nama Khairil lah. Khairil. Memang syarikat kami mengambil intern sejak tahun 2020 lagi. And then setakat ni untuk current punya situasi, kita ada 8 orang intern di mana uh, kita 88 tu kita memberi allowance lah, tu yang seronok tu, walaupun syarikat kami ni taklah besar mana, setahun jagung, tapi kita berkongsi rezeki dengan juga intern. Walaupun syarikat ni berada dekat dalam UTM dan juga di luar UTM, tapi kami lebih suka untuk mereka duduk di dalam UTM dan membuat kerja-kerja industri kat dalam UTM. So sebagai contoh pada hari ni kan yang kita tengah terbangkan drone kan. So memang kita involvekan student intern 8 orang tu lah. Alhamdulillah. So kalau berminat, jom please send resume dan kita tengok macam mana lah. Sebab bukan saya yang akan pilih, sebab saya punya CEO yang akan pilih lah nanti. Bagus. Mungkin ada di antara kita yang dari orang yang berminat nak jadi. Okey, soalan tambahan lagi Dr. Khairil daripada Dr. Azli, daripada Khairil Adli sekali lagi. Dia kata bagaimana untuk approach syarikat jika dia berminat. Tadi dah jawab kan? Saya dah share kan saya punya website tadi tu. So you all boleh terus emailkan surat dan juga CV kepada syarikat. So nanti saya punya staff akan lihat lah. So mudah je, just email je. So yang berminat ni boleh terus buat rancangan lah. Alright, sama-sama. Untuk melaksanakan intern. Okey, Doktor ada Faiz tanya, boleh tak share slide?
Okay, saya dah share dah tadi dengan Dr. Zahir. Okey. Mungkin Dr. Zahir boleh pass kat dia orang nanti Ya, ya. nanti kita akan masukkan dalam Moodle lah untuk you all tengok nanti ya. Alright. So, slide yang sangat bagus, sangat padat ya. Penuh dengan fakta dan juga statistik. Okey, silakan yang lain. Kalau malu nak tanya boleh chat saya dekat situ. Okey, saya bagi dalam 2-3 soalan lagi. Kita mungkin habis dalam 3.30 lebih sikit. Alright. Okey, silakan yang lain. Banyak soalan lagi boleh tanya ni. Tentang berkaitan dengan topik dan juga kaitan dengan industri, dengan social industry yang kita belajar tu. Itu sangat menarik kalau you dapat tanya. Ada yang lain? Nur Nadira. Kalau nak tanya. Pelajar ni kena buka sikit pemikiran supaya kita boleh kaitkan apa yang berlaku dengan apa yang kita belajar kan. Supaya kita boleh Okay, mungkin saya nak tambah sikit kot. Mungkin sila. you all tengah mungkin berfikir lah kan. Macam mana seorang staff akademik buka satu company, sebenarnya boleh ke tak boleh? Itu dia punya persoalan kan. Sebenarnya untuk penjawat awam, kita tidak dibenarkan untuk membuka company, tak kisahlah Sdn Bhd ataupun enterprise. Tetapi kenapa saya dan juga rakan-rakan dapat buka company? Sebab pihak universiti melihat bahawa teknologi yang kami bangunkan ni boleh dijual di luar sana. So that's why UTM tak boleh jual sebab UTM is a badan berkandun, tak boleh jual. So dia terpaksa untuk mewujudkan satu syarikat di mana syarikat ni mendapat kelulusan daripada lembaga pengarah universiti, then kita boleh buat lah. So that's why lah. So alhamdulillah, kita punya income pun alhamdulillah is agak cukup lah untuk kita bayar gaji pekerja di sepanjang pandemik yang baru-baru ni berlaku. Kita tak pernah pun menolak satu sen pun gaji pekerja kami. So alhamdulillah lah, so kami berjaya untuk sustain the company lah. Dr. Khair, saya mungkin boleh tanya sebentar tunggu rekan-rekan apa ni, Pak Fajar ni. Okay. Untuk perancangan pergi ke market mungkin di peringkat ASEAN, agaknya ada tak perancangan ke arah tu? Okay. Ataupun apa-apa persediaan ke arah tersebut? Okay. Sebenarnya memang kita terfikir, sebenarnya bukan setakat ASEAN, memang kita nak buat juga this particular teknologi luar daripada ASEAN, maksudnya kita openkan di dunia. Okey, sebenarnya kita dah ada business plan. Okey, kita punya business planning di mana kita telah menjadikan pihak Plus Malaysia Berhad ni sebagai kami punya marketing dan juga sole distributor untuk kami punya produk, di mana syarikat IETS ni akan menjadi sole manufacturer, okay, di mana kita akan menjual produk-produk ni kepada Plus Malaysia Berhad dan pihak Plus akan memasarkan ataupun membuat marketing di luar sana. Walaupun teknologi yang kami bangunkan sebaik macam mana pun, tapi sekiranya company-company di luar sana dia lihat, okay, IETS, siapa IETS ni? So mereka takkan membeli. Tapi sekiranya pihak Plus yang menjual, dia melihat pihak Plus menggunakan sistem ni, so confidence level mereka akan lebih tinggi. So, macam mana kita punya business plan? Walaupun kita melepaskan hak kita sebagai penjual kepada Plus, tetapi semua teknologi kita akan kita datangkan dengan 5 tahun warranty. Okay. Bila ada 5 tahun warranty, so dia mesti ada term and condition. Dia mesti ada requirement and so on. So sepanjang 5 tahun tu, service should be from us. So dia macam beli kereta Proton lah. Beli kereta Proton 5 tahun, nak warranty, kena servis dengan Proton. So itu yang kita buat. So memang untuk jangka waktu panjang memang kita akan go further untuk kita open market, tapi untuk dalam masa terdekat sehingga ujung tahun ni kita akan open market untuk Malaysia, dan untuk 2023 awal ni kita dapat perancangan pada tahun ni di mana pada Januari ataupun Februari pada tahun 2023 produk kita ataupun teknologi kita akan jual ke India.
So kalau katakan kita dapat menembusi pasaran India, so of course kita berjaya juga lah kan. So itu kita punya planning lah dalam masa terdekat ni. Mungkin ada dua soalan dari pelajar. Yang pertama kepada Muhammad Luqman. Dia bertanya apakah cara untuk buka syarikat teknologi sendiri. Ini mungkin Oh, semangat je lah. semangat dia. Apakah kemampuan minimum yang diperlukan yang boleh Doktor beri sikit pencerahan Okey. kepada kita. Okey, sebenarnya ini daripada Luqman. So Luqman, sebenarnya dia tak ada kemampuan minimum pun. You nak buka syarikat teknologi sendiri. Yang penting berani. Itu je. Kalau you rasa you berani, awak rasa awak sanggup buang masa dengan company, pertama, berani. And then yang ketiga adalah sanggup buang duit, sebab untuk develop, untuk buka company, dia bukan setakat untuk daftar, sebab kita kena buka dengan company secretary, dengan SSM, dengan HDN dan so on. So sekiranya benda tu Luqman ada, so Luqman boleh buka company. Itu je isu dia. In term of kemampuan minimum tu dia akan datang kemudian lah. Okay. So in term of share partner, pekerja and so on, dia akan datang kemudian. Yang penting tiga aspek: berani, alright. Yang kedua, macam saya cakap tadi, sanggup buang masa untuk company. Dan yang ketiga, sanggup buang duit untuk company. So kalau katakan ketiga-tiga tu ada, Luqman boleh buka company. Tapi kena ingat, okay, kena ingat, company kita boleh buka. Kita boleh buka. Hari ni pun kita boleh buka. Kita pergi SSM ataupun company secretary, kita boleh buka hari ni. Tapi isu dia, bagaimana kita nak sustainkan company. Itu that is this, orang kata dia bukan problem. Saya tak nak ambil saya tak nak ambil perkataan problem, sebab bila kita kata problem ni is a very negative. Tapi saya akan katakan bagaimana cara untuk kita menyelesaikan cabaran ataupun challenge tu. So dekat situlah. So Luqman kena beranilah untuk ambil risiko semua. Ya Luqman? Okey, satu panduan yang baik daripada Tazli. Ada tiga syarat Luqman. Mudah-mudahan boleh berjaya lah. InsyaAllah. Okey, kemudian ada satu soalan dari Raha. Dia bertanya, bolehkah saya interview syarikat Dr. Nazli atas tujuan Okay. final year project? Okay, boleh, tak ada masalah. Everything just Raha email je dekat company punya email. InsyaAllah nanti dia akan respon email tu. Okay, so just email saja. So nanti staff saja Ada akan jawab email tu. ada peluang lah untuk interview dia Tak nanti, ada masalah. insyaAllah. So saya ingat sampai di sini saja untuk webinar kita pada petang ini, Dr. Azli Yap, terima kasih. dengan juga pandangan dan juga perkongsian maklumat yang diberikan tadi, banyak info dan juga faedah yang kita semua, saya pun dapat banyak juga, termasuk pelajar sendiri. Bagaimana kita memahami social industry ini dalam konteks penindustrian dari perspektif selepas pandemik dan era pasca pandemik itu nantinya. So saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Malia Dr. Mazli di atas kesudian menerima jemputan dari kami untuk bersama-sama dengan pelajar bagi kursus sosiologi industri pada petang ini. Dan juga salam daripada Dr. Anidah yang berada di Indonesia. Beliau tak dapat Assalamualaikum. hadir pada petang ini. Tapi kita dah pun merakam pembentangan yang Dr. Azli berikan tadi untuk kita kongsikan dengan pelajar lain. So dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sekali, 180 orang viewers kita pada petang ini, satu jumlah yang saya fikir agak besar juga, yang diharapnya dapat manfaat yang besar untuk kita memahami prospek dan juga kepentingan social industry pada hari ini. So terima kasih sekali kepada Dr. Azli. Dan Sama-sama. insyaAllah kita akan jemput nanti pada masa akan datang InsyaAllah. untuk kursus-kursus yang lain pula, insyaAllah. So terima kasih banyak dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.